أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang saya kasihi, yang berbahagia Ustaz Abu Hasan bin Zakaria selaku pengurusi dan imam satu surau ini, ahli-ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Itulah malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi beliau berkatakan yang kita diberitahukan ada 5 malam yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai malam yang sangat dimustajabkan doa. Yang pertama malam Jumaat. Sebab tu tuan-tuan kita tengok malam Jumaat, tuan-tuan guru kita dulu dia ajar masyarakat, dia didik masyarakat supaya kita berhimpun di masjid ramai-ramai yang kita baca Yasin. Di samping kita bermunajat dan angkat tangan memohon kepada Allah Ta'ala dengan amalan Yasin yang kita baca tadi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan apa doa, hajat dan keinginan kita. Kemudian yang kedua, malam awal Rejab lebaran. Yang ketiga dan keempat, 2 malam hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan yang terakhir adalah malam ni, malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban ni Allah Ta'ala melihat dan memandang kepada hamba-Nya dengan pandangan rahmat dan akan memberi keampunan kepada hamba-hamba-Nya sebanyak bilangan bulu-bulu kambing yang ada pada kabilah, disebut kabilah Bani Kalbin. Kabilah Bani Kalbin. Contoh kabilah Bani Kalbin ni adalah satu kabilah yang terkenal di zaman dahulu sebagai kabilah yang paling banyak memiliki kambing-kambing. Kita bayangkan tengok, dengan sebanyak kambing yang banyak tu, itu Nabi buat gambaran kepada sahabat yang ada di zaman tu. Kerana sahabat-sahabat kenal dengan kabilah Bani Kalbin ni dan tahu banyak mana mereka memiliki. Macam kita hari ni lah, sebanyak bulu-bulu lembu yang ada di New Zealand tu. Begitu. Bulu lembu yang diternak untuk susu ataupun daging. So kita boleh bayangkan di sana memang mereka memiliki kambing lembu-lembu yang cukup banyak. Jadi sebanyak bilangan bulu-buluan itulah, kata Nabi, Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang-orang Islam pada malam ini. Maka oleh yang demikian tuan-tuan, malam ni kita penuhkan dia dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, bermunajat, memohon keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Malam mula bila juga? Mula tadi, sejak daripada maghrib sampailah sebelum subuh besok. Dan besok di 14 hari bulan kita disunatkan untuk berpuasa, di mana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain. So tuan-tuan, malam ini kita ada isi lah. Jadi macam mana yang mengurusi bagi kita tadi, Taisi berbola siang tadi tuan-tuan dah mula dengan gotong royong untuk membersih surau ni. Satu perkara yang sungguh mulia dan baik. Sambung pula dengan solat sunat duha. Kemudian malam ni kita buat sembahyang maghrib berjamaah. Syahid kita akan tutup dengan solat isya berjamaah. Kemudian tuan-tuan lakukan solat-solat sunat yang lain. Dan sekarang ni kita buat majlis ilmu. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan majlis ini tuan-tuan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kat luar apa? Oh ya kan? Mudah-mudahan malam ini majlis kita ini dinilai sebagai majlis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berbangga dengan kita di hadapan para malaikatnya. Contoh dalam hadis menceritakan ada malaikat-malaikat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka, yang mana tugas mereka ni untuk mencari majlis-majlis ilmu macam ni. Bila jumpa ada, dia akan datang di majlis tu, dia akan panggil ke orang-orang yang lain. Oh, mainnya dia bagi. Dia bagi tahu kata di sini ada majlis ilmu yang Nabi sebut Rawdatul min Riyadil Jannah. Bila kamu bertemu dengan taman-taman syurga, Nabi kata farta'u fiha, maka ambillah dari taman-taman syurga tadi ni. So Nabi umpamakan majlis macam ni sebagai taman syurga. Ustaz saya baca hadis berkaitan dengan orang yang berjalan pergi kepada majlis-majlis ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sebut majlis macam ni sebagai taman-taman syurga. Bukan kita aja kan? Malaikat datang bertimpa-timpa memenuhi ruang langit di dari bawah ni sampai ke atas sana, sampai ke langit dunia. Langit dunia tak mana tuan-tuan, nak sebut pun tak tahu, tak pernah sampai. Itulah yang diceritakan oleh hadis Nabi, betapa ramainya malaikat sehingga malaikat-malaikat tadi kesemuanya berdoa untuk orang-orang yang datang pada majlis malam ni. Lalu selesai habis, malaikat akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan cerita tentang orang-orang yang hadir ke dalam majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, hai yang ramai-ramai ni, yang mereka datang banyak-banyak ke majlis macam ni, mereka nak cari apa sebenarnya? Maka kata malaikat, ya Allah, mereka hanya mengharapkan surga-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala tanya malaikat, mereka tengok ada surga ke? Tidak, ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga Engkau. Kalau mereka tengok macam mana? Kalau mereka tengok, tentulah mereka lebih inginkan surga Engkau, ya Allah. Kemudian malaikat kata lagi, ya Allah, mereka juga minta berlindung daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala tanya, mereka pernah tengok neraka-Mu? Tidak, ya Allah. Andai kata mereka pernah tengok dan lihat neraka Engkau, pasti mereka akan lebih lagi meminta perlindungan daripada neraka Engkau. Tuan-tuan, ini yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan apa yang sedang kita lakukan ini. So kita berada di majlis yang sangat-sangat mulia, tuan-tuan. Bukan majlis yang biasa-biasa, majlis yang juga dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fihi yufraqu kullu amrin hakim. Quran kata di antaranya ialah pada malam ini, malam yang Allah Subhanahu wa taala membezakan antara perkara-perkara ataupun yang disebut sebagai perkara urusan-urusan takdir apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun yang akan datang. Kemudian ditambahkan lagi kita duduk dalam surau yang juga merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So terhimpun beberapa kemuliaan pada kita pada saat dan detik ini. Mudah-mudahan kemuliaan ini tuan-tuan berterusan sampailah ke subuh. Maksud saya, kita terus berada dalam mood ibadat, mood mengingati Allah Subhanahu wa taala sampai waktu terbit fajar nanti sepanjang-panjang malam. So kalau kita tak boleh dan tak mampu pun, setidak-tidak sekurang-kurangnya kita ambillah sebahagian daripada waktu jadi ini.
bangun untuk tengah malam nanti, untuk kita bertahajud, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon keampunan, keredaan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala terjadi rahmatnya dengan begitu banyak kepada hamba-hambanya, kecuali kepada tiga golongan. Kepada dua golongan. Yang pertama, limusyrikin, orang musyrik, Allah Ta'ala tak akan beri rahmat pada malam ini. Yang kedua, limusyahid, bagi orang yang bermusuh. Siapa dia yang bermusuh ni tuan-tuan? Yang di dalam hatinya ada perasaan meluat, benci kepada saudara seagama dengan dia. So kalau kita ada perasaan macam tu, kalau ada kita rasa perasaan marah, tak suka dan sebagainya, buangkan perasaannya yang itu daripada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berpenuh keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah, tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Tak lambat dah. Dulu kita bersibuk dengan Isra wal Mi'raj. Sedang-sedang dah 15 Syaban dah. Cepat sangat masa berlalu tuan-tuan. Betul lah, Nabi beritahu di akhir zaman nanti, setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam api nyala, sekali nyala macam sedetik. So terasa waktu itu berlalu begitu pantas dan sangat-sangat cepat. So tuan-tuan, malam ni kita nak bercakap tentang persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau saya tahu tuan-tuan nak jemput untuk siapa bulan Ramadan, saya nak cadangkan pagi saya mai 6 bulan yang lalu. Jangan 6 bulan yang lalu. Ya. Sebab sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, salafus salih, nak sambut datang Ramadan ini tuan-tuan, mereka membuat persiapan 6 bulan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka dah bersiap dah, berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala setiap hari supaya mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh nampak betapa mulia, betapa hebat, betapa besarnya anugerah yang namanya Ramadan ini. Sehingga kan para sahabat Nabi membuat persiapan 6 bulan. Kita setidak-tidaknya paling tidak bulan Rajab kita dah mula dah. Sebab itu kita sentiasa memperbanyakkan doa yang Nabi Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban yang akan datang dan dalam bulan Ramadan nanti. Maka sebab itu tuan-tuan, bila masuk Ramadan ni, nak masuk Ramadan nanti, tuan-tuan bacalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim li Ramadan wa sallimni li Ramadan wa tasallamhu li mutaqabbala. Nabi ajak baca doa tu. Allahumma sallim li Ramadan, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadana li. Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu li mutaqabbala. Ya Allah, kalau tak boleh bahasa Arab, ambil bahasa Melayu sana. Ya Allah, selamatkanlah aku. Allahumma sallimni li Ramadan, bagi Ramadan. Maksudnya apa? Kita mohon ya Allah, dalam bulan Ramadan nanti, jadikanlah aku orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat. Salimni, selamatkan aku. Li Ramadan, bagi Ramadan. So aku masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan aku sihat, tak sakit dan sebagainya, sehingga kita boleh melakukan ibadat puasa di siang harinya dan ibadat sunat qiyamul lail, tilawatul Quran dan sebagainya di malam hari dengan sempurna.
Wasallim Ramadhan li, dan selamatkanlah Ramadan bagi aku. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang ada dalam hari-hari yang mendatang. Baru-baru ni kita dapat video dari kawan-kawan di Kedah. Ribut datang. Tuan-tuan nampak kan? Macam mana dia angkat buku-buku rumah dan sebagainya tak habis. Berapa buah rumah yang musnah dan hancur dalam ribut yang melanda di tempat yang kita Kedah sana. Jadi kita minta Allah selamatkan kita daripada benda-benda yang macam tu di bulan Ramadan. Amin. Banjir contohnya, walhamdulillah, gempa bumi. Ni penyakit-penyakit ni alhamdulillah tahun ni kita dah boleh mula bertarawih. Kita boleh jemaah dan sebagainya. Dengan memelihara SOP tu, kita boleh hampir ke masjid-masjid. Semudah-mudahan kemeriahan ibadat dalam bulan Ramadan itu akan dapat kita nikmati. Terlepas kita tak boleh nikmati sepenuhnya. Jadi ada hikmah setiap yang tak perlu. Cuma kita minta supaya bulan itu selamat bagi kita. Kita dah selamat dah. Bulan itu juga baik dan elok serta selamat, sehingga kita boleh melakukan ibadat dengan baik dan sempurna. Wa tasallamhu li mutaqabbala, dan terimakanlah segala amalan yang aku lakukan di dalam bulan Ramadan tadi. Apa jua yang aku lakukan daripada kebaikan-kebaikan, baca Al-Quran, ibadat puasanya, qiyamul lailnya, sedekah, infak, segala-gala kebajikan yang kita buat. Wa tasallamhu li mutaqabbala, dalam keadaan engkau menerima seluruh amal-amal ibadat aku ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita minta doa yang macam tu? Kenapa kita minta doa amalan-amalan kita diterima? Kenapa para sahabat bersedia selama 6 bulan sebelum Ramadan? Sebab Ramadan ini tuan-tuan adalah anugerah Allah Ta'ala yang cukup besar kepada umat Muhammad. Tuan-tuan, betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita ni. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru lepas bulan Rejab yang lalu, kita bercakap tentang Isra wal Mi'raj. Dalam Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita satu ibadat yang cukup besar, ibadat solat. Ibadat solat tentu bukan satu yang melepihkan, bukan untuk menyusahkan, tidak. Bahkan dia adalah suatu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan ya, Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat, menugerahkan ibadat yang paling agung kepada Nabi yang paling agung, untuk diberikan kepada umat teragung di malam yang penuh dengan keagungan. So, siapa-siapa yang memahami dengan keadaan tersebut, dia akan nampak betapa ibadat solat ni sesuatu yang amat besar, anugerah yang sangat-sangat utama. Biasanya kalau ibadat-ibadat yang lain, kewajipan-kewajipan yang lain, Nabi terima ketika duduk di bumi ini. Jibril bawa turun mai ke bumi. Tapi untuk semayang tidak. Nabi dijemput dalam satu perjalanan yang sangat-sangat agung dan mulia, penuh dengan keberkatan, penuh dengan mukjizat dan sebagainya. Akhir sekali perjalanan tersebut, Allah Ta'ala berikan solat 5 kali sehari semalam. Habis berkenaan dengan bab solat ni, kita masuk pula dalam bulan Sya'ban ni. Bulan Sya'ban ni adalah satu peristiwa yang sangat-sangat besar. Ialah turunnya ayat Quran yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam bulan Sya'ban ni turun ayat yang selalu dibaca oleh khatib-khatib. Tuan-tuan bila sebelum khatib naik ke mimbar, dia baca hati dulu. Ayat kena dengan selawat. Sebab tu orang sebut bulan Sya'ban, bulan Muhammad sebut bulan Nabi. Sebab apa? Dalam bulan Sya'ban ni kita mendapat anugerah ayat tersebut, menceritakan yang Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat berselawat dan kita diperintah untuk berselawat.
Tuan-tuan, dalam banyak-banyak ibadat dan perintah Allah Ta'ala, haji, solat, zakat, puasa dan sebagainya, Allah Ta'ala perintah kita buat, Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala perintah kita pergi haji, dia tak buat haji. Malaikat tak buat haji. Dia perintah kita berpuasa, malaikat tak puasa, Allah Ta'ala tak puasa. Dia perintah kita keluarkan zakat, Allah Ta'ala tak keluarkan zakat, malaikat tak keluarkan zakat. Tapi untuk ibadat selawat kepada Nabi, sebelum kita diperintah selawat, Allah dan malaikat lebih duluan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Hebat sangatlah? Ya, tuan, terlalu besar selawat kepada Nabi SAW ni sebab satu selawat yang kita selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan beri 10 rahmat. Tuan-tuan cuba bayangkan tengok. ABJ tengoklah, bayangkannya. Kalau kita hari ini dapat satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selamat dah. Tuan-tuan, Nabi kata kamu jangan harap kamu akan masuk ke syurga Allah Ta'ala dengan sebab amalan kalian. Tak ada siapa akan masuk syurga dengan amalan. Tapi kita akan masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi yang kita nak cari, yang kita harapkan adalah rahmat, kasih sayang, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berselawat sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, serengkah-rengkah macam tu, dia akan mendapat 10 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dapatnya. Selawat lagi yang ini, tuan. Dalam sembahyang kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim yang kita baca atas selawat Ibrahimiyah. So, korang 5 hari 5 kali kita selawat. 5 kali kita selawat dah dapat 50 rahmat. Umat terdahulu. Tak ada amalan ni, tak ada ni. Macam orang Yahudi dulu tentang kalau dia pergi perang, tak dapat tak mampu nak mendapat kemenangan, dia pakai mohon kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, dengan kemuliaan dan ketinggian Nabi akhir zaman yang bersebut namanya dalam kitab ni, kitab Taurat ni, Ya Allah, kurniakanlah kemenangan kepada kami. Itu dia berminta kepada Allah dengan berwasilahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi belum lahir lagi. Kita hari ini Nabi dia adalah Nabi kita. Nabi kita. Yahudi bukan Nabi dia. Nabi tak ada lagi, betul-betul tak dilahirkan lagi, tak diutuskan lagi. Kita ni Nabi kita, diutuskan untuk kita. Kita ni umat dia. Lagilah besar rahmat dan juga kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis bulan Syaban ni, tuan, kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang merupakan sebesar-besar anugerah Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab dulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ulama-ulama ajak kita, syaratkan kepada kita supaya dalam bulan Rajab ini kita memperbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Bila mai bulan Syaban ini, ada lagi 15 hari, perbanyakkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan tanya saya berapa banyak nak selawat kepada Nabi. Tuan-tuan larat tahu berapa? 100, 200, 300. Larat buat 1000, 2000, 3000. Larat 10,000, 20,000, 30,000. Silakan tuan-tuan. Sebanyak-banyak yang tuan-tuan larat daripada pagi sampai malam, buatlah tanpa bilangan. Sebab apa kata? Sebab banyak dia tak ada bilangan. Ada di kalangan ulama-ulama kita yang selawat sampai puluhan ribu dalam sehari. Kita semata yang nak beli semata pun leleh lepas sampai puluhan ribu. Tuan-tuan, ulama kata bulan Rajab bulan di mana kita menanam.
tanam pokok. Bulan Syaban, bulan kita letak baja. Bulan Ramadan, bulan kita mengambil hasil. Maksudnya bulan Syaban, bulan Rajab kita banyak istighfar, bersihkan diri kita, hati kita, mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Masuk bulan Syaban kita perbanyakkan selawat. Yang kita dosa tadi kita istighfar, mohon keampunan, taubat dan sebagainya. Kita isi dengan benda yang baik. Selawat kita nak dapatkan nur. Baca tu nur. Bila selawat tu dia ada nur, dia ada cahaya. Cahaya tu masuk dalam hati kita, sehingga kita jadi kuat, suka kepada kebajikan dan kebaikan. Mai masuk bulan Ramadan, kita ambil hasil. Apa hasil dia? Hasil yang Nabi katakan, qad ja'akum syahrun azimun, syahrun mubarak. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu bulan yang sangat agung. Agung macam mana? Agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bulan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membesarkan bulan ini dengan berbagai bentuk kebajikan dan kebaikan. Antaranya diperintahkan supaya dalam bulan ini ditutup seluruh pintu-pintu neraka sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa, sehingga tidak ada satu pun pintu-pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya dihiasi syurga dengan seindah-indahnya dan dibuka seluruh pintu syurga, jangan ditutup walaupun satu daripada pintu-pintu syurga yang ada tadi, sebagai simbolik kepada syurga itu terbuka kepada orang yang mencari dia bersungguh-sungguh nak dapat pada bulan ini, bulan Ramadan ini. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok pintu neraka itu ditutup, kata ulama ada dua penafsiran. Satu kata itu simbolik, bukan ditutup. Maksudnya pintu neraka tadi ni, apa yang maksudnya ditutup tu ialah keinginan nak buat maksiat tu kurang bulan tu. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, yang lebih saya setujui adalah memang Allah Ta'ala perintahkan supaya dalam bulan ini ditutup sungguh pintu neraka, tak dibuka langsung. Selain daripada ditutup, bahkan memang dia juga menunjukkan yang kebarangkalian untuk masuk ke neraka pada bulan ini kecil dan sedikit, sebabkan keinginan nak buat maksiat itu dia kurang, dan kebarangkalian untuk masuk syurga Allah Ta'ala itu banyak. Sebab apa? Sebab amalan yang kecil sekecil-kecil amalan dinilai dan digandakan berlipat kali ganda. Ini bulan yang akan kita masuk ni, tak sampai 2 minggu nak lebih kurang kan? Aduh. Kemudian kalau perintahkan malaikat tangkap jin-jin, iblis-iblis apa yang berganggu manusia ada, ikat dan dilemparkan ke dalam laut, sehingga tak ada yang nak ganggu kita. Tak ada jin dah ada laut. Yang ada jin di kalangan orang ada akhirat. Itu dia ikat. Dia ikat jin-jin hayat kalangan makhluk jin itu saja. Adapun jin di kalangan manusia, satu aja apa jahat, satu ada. Itu tetap ada, dia tak ganggu. Jadi tinggal lagi kita nak ambil peluang untuk membuat kebajikan dan kebaikan dalam bulan itu. Syahrul azim, sangat-sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Maka sebab itulah bila kita nak masuk bulan Ramadan, kita juga mesti menyambutnya dengan penuh kebesaran. Maksudnya dalam diri kita ni rasa bulan ini bulan yang mulia dan besar. Contoh kalau Raja Ahmad kata Rasul jangan ada. Ni Raja Ahmad tuanku, aku tuanku Sultan kita nak main rasmi surau kita ni macam mana? Kita rasa nampak tuanku macam kita nampak besar, nampak tuanku tu besar, nampak dia tu orang yang mulia, nampak dia orang yang hebat. So dalam diri kita kena ada perasaan macam tu, perasaan yang bulan ini yang kita masuk ni bulan yang mulia, bulan yang besar, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan bulan ini. Sebab apa? Dalam bulan inilah unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quranul Karim, sebesar-besar mukjizat yang ada di atas bumi seluruhnya.
satu mukjizat yang lebih besar daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar mukjizat Nabi kita adalah Al-Quran. Tuan-tuan, mukjizat ini tuan. Bila mana Nabi itu ada, habis. Mukjizat habis. Mukjizat akan terhenti bila mana Tuhan itu tak ada. Nabi Isa, dia boleh hidup orang mati. Dia boleh sembuh orang dengan sentuhan sahaja. Sekarang ni pada tak ada orang Nabi Isa, tak ada. Dia duduk di langit kedua tu. Dia tak mati lagi, dia duduk boleh. Dia duduk lagi. Jadi akan turun semula nanti hidup. Mujizat Nabi Musa, tongkat dia boleh belah laut. Kalau tuan-tuan dapat tongkat Nabi Musa, mana tahu berapa lah pergi Mesir ke apa, jumpa tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Pegang-pegang balik hidup betul batik tu. Abrah pada perah agak apa saja. Oh, betul tengok. Jadi tak jadi. Walaupun memang original, autentik, asli tongkat Nabi Musa takkan jadi. Pasal dia hanya jadi pada tangan Nabi Musa sahaja. Mujizat Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Nabi sudah berwafat meninggal dunia, tapi mujizat Al-Quran masih berterusan sampai hari ini. Dia tak pernah putus dan dia akan berterusan sampai hari akhirat. Sebab itu kita katakan sebesar-besar mujizat adalah Al-Quran Al-Karim. Diturunkan di mana? Dalam bulan ini. Maka sebabnya bulan ini bulan yang sangat agung. Seluruh khazanah alam semesta ini kan, seluruh ilmu pengetahuan, seluruh segala-gala kebaikan duduk dalam Al-Quran Al-Karim sempurna. Tentang kalau nak cari kebaikan duduk di situ, tak nak main. Kalau cari kebaikan apa-apa dalam Quran tu, jangan ditinggalkan. Betul wajib bagi kita Ustaz, bukan kata memanglah sunat baca Quran ni, tapi kita kena ada daripada kewajipan. Baca, renung, pelajari, fahami, amal dan sebagainya. Sebab seluruh khazanah, seluruh kebajikan dunia akhirat semua yang dalam situ. Tuan-tuan tengok umat Islam hari ni, tuan-tuan. Umat Islam hari ni. Boleh? Tanyalah bagaimana umat Islam, pasti dia akan jawab Quran lah kitab yang paling mulia. Betul? Kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, kalam yang paling benar, petunjuk kebahagiaan di akhirat, dia jawab itu. Betul? Tapi berapa kali dia baca Quran? Berapa banyak dia baca Quran? Tentunya kita akui dia petunjuk yang paling benar. Kita akui dia kitab yang paling benar. Kita akui dia kalam yang paling agung. Kita akui dia siapa dia yang nak bahagia dunia akhirat, ikut dia, baca dia, pelajari dia. Tapi itu yang paling kita tak baca. Itu yang kita tak pelajari. Itu yang kita tak peduli dia sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita boleh. Macam mana kita tahu dia benar tapi kita tinggal? Jadi Allah Ta'ala turun di Quran dalam bulan Ramadan ni. Dia syahrul azim yang sangat besar, sangat mulia. Maka sebab itu kita nak sambut dia dengan penuh kegembiraan. Tuan-tuan jangan bunyi, jangan sebut Allah 15 hari lagi nak baca Ramadan. Boleh dia makan. Allah patah pula Allah Akbar. Ada patutnya hati kita ni rasa tak sabar nak minta bulan ini dihadirkan. Sehingga kata Nabi kita kalau kamu mengetahui lau yang menulmahuma fi Ramadan la tamanna an takuna as-sanatu kullaha Ramadan maka. Kalau seseorang mengetahui apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, nescaya dia akan berharap sepanjang tahun itu semuanya Ramadan. Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Yang hadis itu cukup besar. Nabi sebut kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi kata setiap amalan anak Adam lahu baginya. Maksudnya apa? Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, ganjaran pahalanya di Taurat. Ini ganjaran pahalanya. Tuan-tuan buat amalan ibadat solat, dia ada ganjaran pahalanya. Kita buat ibadat bagi zakat, dia ada bagi ganjaran dia. Kita sedekah, dia ada ganjaran pahala dia. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa Nabi tak beritahu apa ganjaran pahala bagi orang puasa. Cuma Allah Ta'ala sebut di hadis kursi, Allah sebut illa sauma fa innahu li.
amalan puasa itu bagianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalas segala pahala puasa si anak Adam. Pasal apa? Fa innahu, karena sesungguhnya anak Adam tadi yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah Taala. Karena anak Adam yang berpuasa itu, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya min ajli, semata-mata karena aku. Tuan-tuan boleh makan tak dalam puasa ni? Boleh makan tak? Boleh, macam mana tak boleh pula. Yang salahnya makan depan orang ramai. Kena tangkap, masuk dalam tenda ayam. Tak boleh kan? Ya, bagi yang nak makan. Yang tak mau puasa nak makan, duduk dalam rumah. Bacuh megika, buat pergi orang dan sebagainya. Makanlah minum. Takkan nak lebih kau mana nak angkat dalam rumah kita. Bukan kerja lepas nak pergi rumah kita, sekarang di pasir rumah. Dah. Yang salahnya kita makan di rumah orang ramai. Tapi kalau kita makan dalam rumah kita, tutup pintu, tarik nasihat, tutup tingkap semua, dia nampak lah. Dah, makan dah. Kita buat dah. Dah. Masih buat tak buat? Kita masuk bilik ayam, mandi. Boleh tak kena ayam 3 kali? Pasal buat tak boleh tak? Mandi 2 betul lah. Luang daripada ayam bini kata, lepas mandi, letih panas mandi. Si letih je. Dia telat ayam tak berapa banyak orang ayam tadi. Kita buat tak? Dah. Siang hari, orang tak ada, tutup tingkap, tutup mata, tutup bilik, tutup pintu semua. Boleh tak kita nak jaga hubungan dengan isteri? Baca tak boleh tak? Siapa tak dapat? Buka puasa dulu. Jalanlah. Boleh baca tak boleh tak? Kita buat tak? Dah. Pasal apa kita tak buat? Sebab kita yakin seluruh apa yang kita buat dilihat oleh Allah Ta'ala, walaupun tak ada orang tengok, walaupun tak ada terbaca. Iman ada? Iman. Itulah takwa. Jadi kita tak makan, kita tak minum, kita tak curi tulang, kita tak tipu dalam ibadat kita, walaupun kita boleh buat semata-mata kerana apa? Kerana Allah, ya Allah, Engkau perintah aku jujur pada puasa ini kerana Engkau, ya Allah. Aku berpuasa kerana Engkau, semata-mata kerana Engkau, ya Allah, walaupun aku boleh makan dan minum dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala dia berpuasa kerana aku, maka akulah yang akan memberi dan membalas segala pahala puasanya. Banyak mana tuan-tuan? Banyak kita tahu. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bi, akulah yang membalasnya. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala yang memiliki kekayaan seluruh alam semesta ni, yang Nabi kata, Nabi sebut, andai kata seluruh anak Adam daripada jin, seluruh makhluk, daripada jin dan manusia, daripada yang awal sampai yang terakhirnya, berdiri di suatu tempat, satu kawasan, masing-masing bermohon minta doa, masing-masing tuan-tuan nak apa minta anda. Angkat dengan, ya Allah saya nak ni sebut ya, nak rumah sekian-sekian tingkat, nak sekian-sekian buah dan sebagainya, nak ni, tak tahu nak sebut banyak mana kita nak. Dan setiap orang jin dan manusia minta kehendak masing-masing. Allah Ta'ala tunai satu beri segala kehendak manusia. Itu umpama burung yang masuk dan walaupun kita masukkan jarum ke dalam lautan, kita angkat hajat seluruh makhluk yang ditunaikan itu, umpama air yang terdekat di jarum tadi ni. Lautan yang masih berbaki itu adalah khazanah kekayaan Allah Ta'ala yang tidak berkurang sikit pun. Kaya sangat-sangat tetap seluruh kekayaan semesta ni. Sebab tu Allah tak heran kan dengan kekayaan bumi ni. Nabi sebut dunia ada sisinya ni baru sama dengan taraf sebelah sayap nyamuk. Terus sayap nyamuk terus sayap lalat, ada nilai kan? Sayap lalat ada selai sayap, dia faham? Singit pula tadi satu orang. Ada selai. Tu nilai dunia ada sisinya. Kita tengok Sultan Brunei. Dia miliki apa tuan? Dia bukan miliki dunia. Dia baru miliki negara Brunei yang kecil itu saja. Tapi harta dia, ya Allah, jumpa banyak Allah kita dapat. Banyak di sebuah kita tu. Ferry saja bawa biji pun, bawa tahu. Setiap orang semua ada. Berterbang lagi, kapal layang lagi, istana lagi, tunggu dengan duit saja lah. So, baru dia miliki negeri Brunei yang kecil itu. Macam mana kalau kita miliki dunia dan
So Allah Ta'ala kata bagi orang yang berpuasa, aku yang akan bayar, aku yang akan beri ganjaran pahala. Banyak mana? Dia tak beritahu. Sesuatu yang tak diberitahu itu tentang sesuatu yang amat besar. Maka sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Lakukan ibadat puasa ini sebaik yang mungkin. Seikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Besok kita saksikan besok kebenaran sabda Nabi SAW di saat Allah Ta'ala memberi ganjaran dan juga apa juga pembalasan yang disediakan kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Dalam hadis yang lain yang selanjutnya Allah Ta'ala sebut dalam hadis itu, al-asharatu bi'ashrati amthaliha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Satu kebajikan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, satu kebajikan digandakan. Biasanya dalam bulan biasa satu kebaikan kita buat dia bagi 10 kali ganda. Tuan-tuan masuk duit RM1 dalam tabung surau, tuan-tuan dapat bayaran RM10, pahala RM10. Ila sab'ati mi'ati dha'fi, sampai 700 kali ganda ikut nilai amalan kita buat tu. So sekurang-kurangnya 10 dibayar 10, sekurang-kurang 10 sampai 700 kali ganda kita boleh dapat kebajikan yang kita buat. Tapi dalam bulan Ramadan lain, suatu amalan sunnah yang kita buat itu diberi ganjaran seperti amalan wajib, amalan fardu. Dan amalan fardu yang kita buat, sembahyang fardu, puasa fardu, itu diganjarkan seperti 70 kali fardu. Tuan-tuan nak cari mana tuan-tuan? Sebab itu sahabat-sahabat kata, kami mau kalau bulan Ramadan itu berterusan sepanjang tahun. Pasal satu amalan sunnah digandakan seperti amalan fardu, dan satu amalan fardu digandakan macam 70 kali fardu. Tuan-tuan saya buat bandingan tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang semalaman, mula malam ni kami Aisyah kita sembahyang tahajud sepanjang malam sampai subuh, agak-agak membarakahan. Kita ambil yang banyaklah, paling banyak orang nak buat 10 rakaat di sana. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat, Rabi'ah 400, Junaid Baghdadi 400. Aduh, paling banyak yang kita pernah dengar sembahyang sunat Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucu Sayyidina Ali, anak Sayyidina Husain yang nama Ali Zainal Abidin. Dia ni anak Ali Zainal, anak Sayyidina Husain yang kahwin dengan puteri Raja Parsi Cik Syarif. Kan waktu zaman Umar kerajaan Parsi runtuh, jatuh. Raja Parsi ada 3 orang anak. Anak pertama dikahwinkan dengan anak Abu Bakar, yang kedua dengan anak Sayyidina Umar, yang ketiga dengan anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Sayyidina Husain dapat anak nama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dan tuan-tuan seluruh keturunan Sayyidina Husain bersambung kepada dia. Kalau kita di Malaysia ni kita ada Al-Attas, ada As-Sagaf, ada Al-Haddad, ada Al-Yahya, ada Jamalul Lain, segala tak kira lah di Malaysia ke, di Pakistan ke, di India ke, di Arab ke, di mana-mana negara tu, yang mana keturunan daripada Sayyidina Husain, semua mereka bersambung kepada Ali Zainal Abidin. Pasal Ali Zainal Abidin ni satu-satunya zuriat Sayyidina Husain yang selamat dalam peperangan Karbala. Seluruh ahli keluarga dia habis, semua pendapatan mati semua. Tinggal Ali Zainal Abidin. Daripada Ali Zainal Abidin lah dia berkembang sampai jadi seramai yang ada pada hari ini. Ali Zainal Abidin kita sembahyang 1000 rakaat semalaman. Kita 1000 rakaat dari mana ada? Tak jumpa lagi orang ni buat macam tu. Cuba ya Pak. Tuan-tuan sembahyang malam ni, sembahyang sunat tahajud sampai ke subuh 1000 rakaat. Tiba-tiba tak sembahyang subuh bagi subuh. Kita pula orang yang biasa ni kita tak mampu sembahyang banyak. Kita lena tidur, besok kita bangun sembahyang subuh jemaah. Mana baik 1000 rakaat kah yang 2 rakaat jemaah subuh? Tentulah yang lebih baik 2 rakaat subuh tu berbanding dengan 1000 rakaat yang kita sembahyang malam tu. Pasal apa? Sebanyak mana pun ibadat solat, dia tak akan mampu untuk menandingi ibadat fardu. Jadi dalam bulan Ramadan, ibadat sunat kita buat mana? Kita boleh sembahyang tahajud, kita boleh sembahyang duha berakaat, sunat-sunat rawatib,
Sedekah tuan-tuan, setiap hari jangan lupa bersedekah. Sebab Nabi sangat-sangat pemurah. Walaupun Nabi jadi tak kaya, tak mewah, tak millionaire dan sebagainya, tapi Nabi ni tak pernah kata terikut, dia akan bagi. Dan lebih pemurah lagi Nabi, lebih daripada angin yang mengalir tu, angin yang bertiup tu, lebih kencang daripada angin tu maksudnya, lebih pemurah Nabi ni dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan nak bagi apa? Nak bagi dekat anak-anak yatim, nak bagi infak masjid ke, nak wakaf atas nama mak ayah kita ke, atas nama kita ke, untuk pembinaan surau-surau, masjid-masjid, sekolah-sekolah pengajian Islam dan sebagainya, silakan dalam bulan ini. Kenapa? Kerana ganjaran dilipat kali ganda, berlipat kali ganda yang kita tak tahu berapa kali lipat. Kalau biasa-biasa baca Quran 1 huruf 10 pahala. Dalam bulan Ramadan digandakan lagi lebih daripada 10 tu. Alif lam mim 3, ada 30 itu. 30 dalam bulan biasa ni macam bulan Syaban. Bulan Ramadan dia ganda lebih lagi. Tak tahu banyak mana. Pasal apa? Pasal amalan sunat diberi ganjaran macam amalan wajib. Bersuci di siang hari. Apa lagi yang kita boleh buat? Segala bentuk ibadat dan amalan-amalan yang sunat akan diganjarkan. Tentu jangan salah faham tuan. Bila saya kata sembahyang sunat, tentu jangan bayangkan dua rakaat sembahyang sunat satu bukan. Tentu sekali sembahyang berapa minit ketika kita buat. Bayangkan tu, jadi betul tu wajib ke sunat? Rukun wajib tu. Ngadap kiblat wajib. Apa lagi? Takbir Allahu Akbar tu wajib, rukun. Angkat tangan sunat. Angkat tangan sunat. Angkat tangan pula ni. Menghadap ke kiblat tangan. Ada orang kata Allahu Akbar. Menghadap ke sana sunat. Kemudian tangan tadi ni dibuka sedikit. Kemudian ditunduk ke sikit. Berapa kali sunat ni? So dalam satu takbir mengandungi beberapa wajib dan beberapa sunat. Untuk bayar dan tebak kita. Berapa banyak yang digandakan? Itu. Rokok. Betul rokok. Tak tangan dia itu sunat. Buka sedikit sunat 2. Ada. Yang 3 belakang sama sunat. 4 kita rukuk dalam batasan yang wajib tadi ni. Rukuk dia wajib rukuk tu. Dapat pahala lagi. Kemudian tasbih 3 kali. Sunat lagi. Dalam satu perbuatan tu, berapa banyak wajib yang ada, berapa banyak sunat yang kita ada. Yang setiap satu sunat tu diberi ganjaran 4 kali ganda. Yang wajib pula digandakan sampai 70 kali wajib. Tetap bayangkan pada waktu ni kita hidup di buka. Waktu yang orang nanti sampai Ramadan di buka tu. Pasal satu ibadat yang dia buat tu digandakan berlipat kali ganda bulan Ramadan. Tambah di buka Masjid Haram pula diganda 1,000 kali ganda. Allah Akbar. Besarnya yang Allah sediakan. Yang kita tak mampu nak gambarkan. So tuan-tuan boleh bayangkan tengok berita besar pada Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, tajalli rahmat Allah Ta'ala, rahmat berlimpah sangat dalam bulan ini. Maka sebab itulah kata malaikat di awal malam Ramadan nanti, awal Ramadan malaikat akan berseru, ya baghiyal khair aqbil, wahai umat-umat yang nakkan kebajikan, yang nakkan pahala, yang nakkan kepada Allah Ta'ala, aqbil, bersegera datanglah pada malam ni, bulan ini. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai umat-umat yang nak buat jahat, yang ada keinginan buat dosa, aksir, cukup-cukuplah, berhentilah dalam bulan ini. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bagi satu amalan kepada kita. Man adraka Ramadan, barang siapa yang menempati masuk bulan Ramadan, dia boleh masuk bulan Ramadan walam yughfar lah, tapi dia tak dapat keampunan Allah.